Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Hari ini kita akan belajar PSV tahun 4, unit 2 yang bertajuk warna-warni kek cawan. Okey, untuk aktiviti kali ini kita akan belajar cara nak buat mozaik. Bagaimana tampalan mozaik tu? Saya terangkan sikitlah. Mozaik ialah sejenis tampalan yang tidak bertindih, dia bersebelahan. Manakala berbeza dengan collage, dia tampalan bertindih. Simple kan? Okey, seterusnya dalam aktiviti ni kamu juga akan kenal pasti imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Simetri ni garisan tengah lurus Kemudian bila kamu dah habiskan hasil karya kamu tu, dah hasilkan karya, baru kamu boleh nampak karya kamu ni imbangannya simetri ke tidak simetri. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 15. Ni dia. Teks muka surat 15 ada tulis imbangan simetri dan tidak simetri. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan kamu bahan dan alat yang diperlukan untuk buat kek cawan ni. Okey, kita buat seni kek cawan. Nak raya kan? Jom kita buat kek. Sekarang saya akan tunjukkan alat dan bahan yang kita perlukan untuk buat kek cawan. Jom zoom sikit alat bahan ni. Apa yang kamu perlukan ialah yang pertama sekali kad keras, yang kedua quilling paper ataupun jaluran kertas warna. Yang ini kita panggil kad gelugur. Kemudian kamu perlukan batang aiskrim, gam, gunting, gigi sate 2 batang ni dan juga selotip. Jadi ini yang paling penting. Sekiranya kamu tak ada bahan-bahan yang cikgu sebutkan tadi, kamu boleh tukar dengan alternatif lain. Contohnya kalau kad keras tadi, kamu boleh gunakan board ni. Okey. Seterusnya kad gelugur. Kad gelugur pula. Apa nama ni? Jaluran warna ni. Jaluran kertas warna ni, kalau kamu tak ada, apa yang ada dekat rumah kamu? Kertas warna ke? Kalau ada kertas warna, kamu kena kerja lebih sikit lah. Potong satu-satu. Okey? Dan kamu tengoklah option lain yang sesuai dengan kamu. Macam ni pun sama juga. Popsicle ni. Kalau tak ada yang berwarna, ada yang plain punya, kamu warnakan dulu bagi dia kering. Faham tak? Tak payah susah-susah nak beli keluar-keluar ke, okey? Seterusnya, sekarang saya akan ajar awak buat langkah-langkah nak menghasilkan kek cawan. Jadi apa yang awak kena buat ialah rujuk buku teks muka surat 16 dan 17. Langkah pertama dekat sini, dia lukis dulu kek cawan dia. Jom kita lukis kek cawan. Gunakan pensel kayu ini dia punya cup lah. Meja dia. Ya, jadi piring sikit. Okey, dah nak siap saya punya kek cawan. Ini adalah lakaran kek cawan saya. Selepas ni kita akan ikut langkah yang kedua. Kita akan potong kita punya ni popsicle ni. Tengoklah macam mana. Kalau perlu potong, kita potong. Tak perlu, kita tampal sahaja. Okey, sekarang saya dah pilih batang aiskrim saya. Warna yang saya nak gunakan, saya nak buat dia punya cup dulu. Jadi mula-mula sekali kamu susun batang aiskrim kamu elok-elok. Tadi kita dah sebut ini akan menggunakan teknik mozaik. Jadi apa yang kamu buat sekarang ialah kamu susun, jangan sampai dia bertindih. Susun jarang-jarang sikit. Kejap lagi baru kita adjust dia punya kedudukan. Okey, dah nak siap saya punya cup. Macam ni. Okey, sekarang ni kita tengok kedudukan dia. Jadi tak? Bentuk ni. Jangan susun menegak tak cantik cup awak nanti. Lagi satu awak tengok saya buat ni. Ada jarang-jarang tak? Ada ruang kan? Sebab mozaik dia kena ada latar. Mesti nampak latar dia. Jangan bertindih. Jadi awak boleh buat macam ni lah. Kemudian baru kita gam. Dah susun baru gam. Okey, saya dah nak siap tampalan saya untuk buat dia punya cup.
Dah siap belum bahagian cup saya sekarang ni? Kamu abaikan dululah yang tepi-tepi ni, nanti kita boleh buat kemasan. Tapi kalau kamu tengok dekat dalam buku teks, dia punya cup ni cantik kan? Dia siap potong elok-elok tapi tak bertindih. Kamu boleh ikut juga. Okey, tadi saya dah siapkan saya punya cup. Sekarang kita nak buat hiasan atas cupcake ni. Jadi kalau awak buat kek, kita pakai icing. Ni kita gunakan quilling paper. Yang ni. Kalau tak ada tadi, saya dah bagi tahu kan, guna apa nama ni, kertas warna. Jadi apa yang awak perlukan, lidi. Dan seterusnya kamu perlukan tape. Kat saya pakai masking aja yang mana ada dengan saya. Tak nak keluar pula. Ada Okey, caranya kamu balut kamu punya lidi ni dengan masking. Balut elok. Dah balut dah kan? Mas, quilling paper. Letak dekat celah-celah ni, kat tengah ni. Nampak? Kemudian kamu balut. Pusinglah. Nampak tak? Kertas ni panjang ni, quilling ni. Jadi ambil masa sikit. Sama-sama nak buat ni bolehlah. Kamu tengok-tengok TV, cerita takdir kita bersama TV3 tu, gentel ni sampai siap. Bukan promote tau. Saya pun terjebak. Okey, dah siap. Dah siap ni jangan terus tarik tau. Kamu kanggangkan dulu dia sikit supaya dia tak lekat dekat situ. Macam mana ni? Sekejap. Nampak dah nak roboh dah. Dah nak keluar dah. Tak boleh. Perlahan buat. Jadi dah. Nampak? Macam ni. Tak bulat Tak bulat tak apa. Kita bagi je bulat je lagi. Jadi dah. Okey? Ni. Tengok ni saya letak. Kalau nampak tak? Dah jadi macam ni. Ini baru satu ni. Satu tadi pun dah berapa lama kan? Jadi kalau dah siap, dia akan jadi. Nampak? Cantik kan? Sekejap lagi kita susun atas kita punya cupcake. Okey, saya nak mulakan susunan quilling paper ni atas cupcake. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu gam dulu. Sapu gam. Kemudian cari warna yang sesuai yang kamu nak susun. Okey. Kalau quilling dah terbuka tak ada masalah. Buat balik elok-elok. Dan letak. Bila kamu letak gam banyak, dia okey lah. Okey, jadi kamu ambil warna lain pula. Susun sebelah dia. Jangan takut dia terbuka, nanti kamu tindih-tindih. Kita akan buat dia punya kemasan kemudian. Okey, saya dah sampai stage akhir dah untuk buat dia punya quilling paper ni. Sekejap lagi saya nak cari dia punya buah cherry, kita tampal ke atas tu. Kamu jangan takut kalau ada garisan-garisan coklat yang lebih-lebih tu, garisan-garisan apa ni yang kita lukis tu. Sekejap lagi kita boleh padam, kita buat kemasan. Okey. Saya dah settlekan. Sekarang saya nak buat dia punya buah cherry. Saya gunakan paper ni. Saya buat bola kecil je. Jadi bulat sikit. Tak bulat rupanya buah cherry saya. Tak gam. Tampal kat sini. Yang ada lubang ni kamu jangan takut. Kita cari color orange sikit. Kita warna orange. Dia dah
terbuka ni. Jadi kamu kena betulkan semula. Kecil je kan lubang dia kat situ. Okey. Dah settle dah. Batang cherry ni apa saya nak guna Sekejaplah saya cari bahan yang sesuai, baru saya tampal batang cherry ni. Yang lebih-lebih nanti kita padam. Okey? Sekarang ni saya buat dia punya pinggan yang bawah ni Saya susunkan macam ni. Saya potong dulu siap-siap. Dan susun. Gam. Dan tinggal lekatkan. Tadi saya dah cakap kan, kita boleh guna alternatif lain. Jadi saya gunakan alternatif yang mudah. Kamu boleh rujuk buku teks atau kamu juga boleh gunakan alternatif yang selebihnya lah. Kalau kamu rasa ada aktiviti lain, dan kamu boleh guna. Okey, dah siap dah pinggan cupcake saya. Sekarang saya nak buatkan dia punya meja ni pula. Kalau yang meja ni yang awak nampak, dia gunakan majalah dia potong kotak-kotak, dia susun. Tapi saya tukar lain. Saya gunakan cellophane tape ni, cellophane tape yang bercorak. Macam ni. Kenapa saya gunakan? Sebab saya tak nak main gam banyak-banyak sangat. Tak adalah kerja saya jadi comot. Okey? Contoh macam ni. Kamu boleh gunakan tape ni, dah siap gam kan? Kamu potong, tampal. Mozaik tampal jangan bertindih. Jadi contohnya macam ni. Kamu tampal. Lalu satu, potong lagi. Jangan bertindih. Nampak ada ruang. Ni kan. Seterusnya kita buatlah sampai habis. Yang penting tidak bertindih dan nampak latar belakang dia. Okey? Jadi kamu tak perlulah guna gam banyak-banyak sangat. Sambung nanti sampai habis. Okey, saya dah buat ke peringkat akhir untuk buat mozaik saya ni. Kalau kamu buat ni, dia terkena, jangan takut Kamu ambil pisau sikit. Ikut garisan ni. Tarik yang tubing ni, parak. Jadi dia jadilah. Kemaskan. Kemudian kamu buat lagi sampai habis. Dah nak habis dah ni. Tolong elok-elok tau, jangan sampai kena jari. Sebab tu saya kata saya tak nak guna gam. Kalau guna gam je jadi leceh. Jadi saya gunakan selotip ni je. Cari yang cantik sikit. Alas meja kan. Dah siap kerja saya. Okey, dah siap aktiviti kita hari ni. Kek cawan. Yang hasilnya yang kita buat. Saya kata kalau ada alternatif lain yang kamu boleh gunakan, kamu gunakan. Macam ni saya gunakan alternatif lain. Yang ni pun saya gunakan alternatif lain. Okey, jadi dah sudah. Kamu letak atas mounting board macam biasa. Apa atas mounting board? Dia tak dia lembik kan. Jadi kamu letaklah kat atas mounting board. Tulis nama kat belakang. Jangan tulis nama dekat depan sini Jangan rosakkan hasil kerja awak. Dah, itu saja untuk aktiviti hari ni. Jadi sebelum awak sebelum kita berakhir, saya nak pesan ni sampah sarap semua ni. Sampah sarap yang awak buat dekat rumah awak tu, awak buang. Okey, jangan sampai mak ayah awak nampak awak sepah kat rumah, masak awak. Okey? Sampah buang dalam sampah. Kemas elok-elok, gam tutup. Jangan bagi kering. Lepas tu barang-barang yang awak gunakan letak balik tempat dia. Itu saja pesanan saya. Jadi aktiviti kita dah berakhir. Ini jangan lupa hantar pada saya 2 minggu lagi. Selamat mencuba.